Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Inna hadza lafis suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Shadaqallahul azim. Yang dihormati muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Pertama-tamanya pada malam ini, malam yang penuh dengan rahmat dan barakah, malam 24 Syawal 1434 Hijriah, kita mulakan pertemuan yang berbahagia ini, pertemuan yang paling mendapat rahmat dan ridha daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertemuan di dalam satu majlis yang disifatkan oleh Nabi sebagai rawdatun min riyadil jannah, satu taman daripada taman syurga, iaitulah pertemuan di dalam majlis ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah seperti lazimnya kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas limpah kurnia rahmat dan inayah Allah. Tuhan masih berkenan untuk memanjangkan usia kita, diberi kekuatan kepada kita dengan kekuatan iman, Islam, tauhid dan ma'rifah yang merupakan penjana utama yang dapat menggerakkan hati kita dan seluruh anggota tubuh kita untuk sentiasa mentaati dan membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terlebih penting lagi, kita syukur sungguh-sungguh kepada Allah kerana sesungguhnya Tuhan memilih kita untuk menjadi manusia yang benar-benar mendapat manfaat dan tergolong dalam golongan manusia yang mendapat kekuatan yang paling utama sepanjang Ramadan yang lalu di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana doa yang kita panjatkan sepanjang Ramadan yang lalu benar-benar dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya nak riu balik tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah, di antara doa, di antara tarawih masuk kepada witir. Majoriti di tempat manapun dalam negara kita, tu imam akan baca satu doa yang agak panjang, iaitulah doa yang berbunyi Allahumma ja'alna bil imani kamilin wal faraidika muaddin wal salati hafizin wal zakati fa'ilin walima indaka talibin wal afwika rajin. Panjang lagi lah tuan-tuan doa itu, tapi yang itulah yang menarik perhatian saya. Kalau tuan-tuan riu balik doa ini, iaitulah dua potong doa yang muktabar, yang maksur, yang menandakan bahawa hakikat, iaitulah bagaimanakah seorang manusia itu bila dipilih oleh Allah untuk menempuh Ramadan, lepas daripada Ramadan dia dapat
mendapatkan tidak rahmat dan keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka doa inilah yang menjelaskannya, yaitulah doa yang berbunyi Allahumma ja'alna fi hadhihi lailatis syahri syarifati minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna Allahumma minal ashqiya'il mardudin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami pada malam-malam yang bulan yang penuh dengan keberkatan ini, kami termasuk di kalangan manusia yang su'ada. Siapa dia su'ada? Su'ada ni diambil daripada kalimah sa'ida. Sa'ida makna bahagia. Su'ada ialah orang yang paling bahagia di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapakah dia orang yang paling bahagia? Maqbulin, iaitulah orang yang apa saja amal ibadah dia, ketaatan dia kepada Allah, perjuangan dia di atas muka bumi Allah, maqbulin, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ya Allah, wala taj'alna Allahumma, jangan jadikan kami termasuk di kalangan manusia yang termasuk dalam golongan ashqiya. Siapa dia ashqiya? Ashqiya ini diambil daripada kalimah syaqiyah. Syaqiyah makna celaka. Jadi ashqiya, orang yang paling celaka. Siapa orang yang paling celaka, tuan-tuan? Iaitulah tidak lain dan tidak bukan, iaitulah mardudin, segala ibadah, taat, kepatuhan yang dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mardudin, semuanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang inilah kayu pengukur ataupun indikator kalau kita nak tengok bila kita dah selepas daripada Ramadan, kita masuk pada bulan Syawal, dan kemudian kita nak tengok sama ada kita ini termasuk orang yang betul-betul diredai oleh Allah Ta'ala ataupun tidak. Iaitulah kita kena lihat dan renung balik, aku ni masuk golongan su'ada kah ataupun aku ni masuk golongan ashqiya kah, tuan-tuan, dalam keadaan tadi. Kalau masuk golongan su'ada, alhamdulillah, maknanya walaupun kita dapat nikmat daripada Allah, kita jadi manusia yang diterima oleh Allah, maknanya kita boleh tambah lagi amalan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita muhasabah, tengok-tengok ashqiya, iaitulah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kitalah orang yang benar-benar rugi. Walaupun begitu belum terlambat, kita boleh berkemas balik sebab kita masih dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin, muslimat rahimahullah. Jadi kita nak tengok siapa dia yang termasuk orang yang dimustajabkan doanya oleh Allah, dimasukkan dalam golongan su'ada, dan siapakah pula iaitulah golongan manusia yang maknanya doa ini tidak dimustajabkan oleh Allah, iaitulah dia termasuk golongan ashqiya, golongan yang tidak diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau tuan-tuan buka banyak kitab, banyak ulama menghuraikan persoalan ini. Antaranya disebut oleh seorang ulama yang berketurunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, namanya ialah Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Dalam satu tulisannya dia sebut, dia kata apa, tuan-tuan? Dia kata berbahagialah golongan su'ada, rugilah golongan ashqiya. Dan kalau ikut kaedah, kita nak tahu mana kita termasuk golongan yang disebut sebagai su'ada dan kita termasuk golongan ashqiya, kita nak tahu tang mana, tuan-tuan? Salah satunya disebut oleh ulama-ulama yang muktabar, antaranya Syekh Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad ini menyebut, iaitulah antara tanda utama orang yang benar-benar diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kemudian dia dipilih dan dijemput untuk masuk dalam golongan orang yang menerima rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala,
Iaitulah bahawa sesungguhnya boleh dilihat kepada dua persoalan yang paling penting untuk kita jadikan pedoman pada malam ni. Dan inilah intipati kuliah saya pada malam ni, tuan-tuan. Berbetulan juga kita sambut kemerdekaan waktu siang tadi, tuan-tuan. Maknanya kadang-kadang kita nak tengok juga, adakah kita benar-benar orang yang merdeka di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Buya Hamka, orang yang merdeka ialah orang yang tidak terikat dengan mana-mana manusia, tetapi terikat dengan perundangan dan juga iaitulah akidah dan hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hak yang ni kita nak tengok, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah, antara hubungan kita dengan Allah Ta'ala terima ke tidak kita, tuan-tuan? Amal ibadat yang kita buat Tuhan terima ke tidak? Itu persoalan dia, tuan-tuan. Baik, ada dua perkara yang menjadi penilaian yang paling utama untuk sama-sama kita mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertamanya, kata Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, iaitulah orang yang termasuk dalam golongan syuhada, diterima amal ibadatnya, doanya diperkenankan oleh Allah, pengampunannya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitulah orang yang sentiasa berusaha untuk memanfaatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu golongan iaitulah disebut dengan syuhada. Satu lagi golongan asyqiya. Golongan asyqiya ialah golongan yang disebut oleh Tok Syekh kita, man tafahasha iqraquhu anillahi ta'ala. Mereka yang tidak memanfaatkan hidayah Allah, malah mereka berpaling dan lari daripada hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita nak cara sikit bab hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam ni. Kerana iaitulah bila kita sebut hidayah Allah ni, kadang-kadang manusia silap faham. Manusia kata dia tak dapat hidayah lagi daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu yang dia silap faham. Satu lagi, bila dia sebut dalam tiap-tiap kali sembahyang dia, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah bagi kami hidayah, ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus. Maknanya di situlah maknanya garis penunjuk menunjukkan bahawa dia belum mendapat hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ni silap, tuan-tuan. Kerana hidayah makna apa, tuan-tuan? Hidayah makna petunjuk. Sebab itu hidayah Allah Ta'ala ini, Allah Ta'ala sudah beri petunjuk kepada manusia daripada peringkat dia mula lahir sehingga ia dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma yang kita sebut sebagai ihdinas siratal mustaqim tu, saya buka satu kitab tafsir dihuraikan oleh Syekh Muhammad Rashid Ridha, seorang ulama yang muktabar. Dia kata bila kita minta ihdinas siratal mustaqim, sebenarnya kita bukan minta hidayah. Sebab hidayah Allah Ta'ala sudah banyak kepada kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa makna kita minta ihdinas siratal mustaqim? Kita minta apa? Minta penambahan hidayah daripada Allah. Sebab hidayah basic ataupun hidayah asas sudah dikurniakan oleh Allah. Jadi minta tambah hidayah. Lepas itu pula dah minta tambah hidayah, lepas itu pula kita minta apa? Ihdinas siratal mustaqim itu, iaitulah kita minta supaya kita jadi ahli kepada hidayah. Ni ada beza, tuan-tuan. Ada manusia di atas dunia dia bukan ahli hidayah. Ada manusia iaitulah dia ahli hidayah. Pasal itu kalau kita tengok apa tanda orang itu ahli hidayah, dia tanda utama dia dapat jadi golongan ahli hidayah, iaitulah dia dapat taufik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu hidayah lain ataupun taufik lain. Taufik ni makna apa, tuan-tuan? Kita dah sebut taufik. Kita minta taufik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitulah taufik. Jumhur ulama tauhid kata maknanya iaitulah qudratit ta'ah li ahliha. Itu makna taufik, iaitulah kekuatan untuk taat, kekuatan untuk aplikasi, kekuatan untuk melaksanakan, khusus untuk
ahliha. Ahli apa tu? Ahli hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Pasal itu ada manusia yang dapat hidayah tapi tak dapat taufik daripada Allah. Ada orang yang dapat taufik, maka automatik dia dapat hidayah daripada Allah. Kerana tanpa hidayah dia tidak akan boleh mendapat taufik. Tetapi iaitulah tidak semestinya bila dia dapat hidayah, dia dapat taufik daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kena faham lelok tuan-tuan. Pasal itu tak ada siapa boleh kata tak dapat hidayah. Tu esok mana tahu dia pergi mahkamah Allah tuan-tuan, muslimin muslimat rahimahullah, di hadapan mahkamah Tuhan. Kemudiannya iaitulah dia sesat dan dia mati kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Tuhan tanya, hei manusia, pasal apa masa di dunia dulu hang kafir? Pasal apa masa dunia dulu hang sesat? Maka dia pun bagi alasan macam-macam. Kok ni nak lepas. Semuanya tak lepas dengan dakwaan Allah subhanahu wa ta'ala. Last sekali hujah dia pada tuan-tuan, dia kata ma'indi hidayatullah, aku tak dapat hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Waktu itulah jawapan Allah, kadzabta, hang pemohong. Mana boleh kata hang tak dapat hidayah? Kalau itu hidayah Allah Ta'ala cukup banyak. Sebab itu kalau kita mengaji tauhid lagi tuan-tuan, dikupas oleh ulama tauhid lah, kita ambil hidayah yang paling basic daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa dia hidayah yang paling basic daripada Allah, yang Allah Ta'ala kurniakan kepada semua manusia di dunia ini? Iaitulah hidayah yang paling basic, namanya hidayatu wujdan litabi'iyah. Ini bahasa tauhid tuan-tuan. Apa dia hidayah wujdan litabi'iyah? Senang faham nak sebut lagu ni lah tuan-tuan. Maknanya iaitulah petunjuk yang Allah Ta'ala bagi secara semula jadi kepada seseorang itu untuk kebaikan seseorang itu di atas muka bumi Allah subhanahu wa ta'ala. Hidayah wujdan litabi'iyah mula-mula sekali untuk budak-budak. Kita tengok budak-budak, hang tak kira anak Hindu, tak kira hang anak Cina, tak kira hang anak India, semuanya dapat hidayah wujdan litabi'iyah. Apa dia hidayah wujdan litabi'iyah? Hidayah wujdan litabi'iyah ni contohnya, setiap budak yang baru lahir, dia reti teriak di atas muka bumi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan teriak tu pula untuk apa? Untuk manfaat diri dia. Kan budak-budak ni tuan-tuan, dia lapar, dia tak boleh habaq lagi aku lapar. Kemudiannya dia sakit kembung perut, dia tak boleh habaq kamak dia kembung perut lagi. Lepas tu pula apa dia lagi tuan-tuan? Contoh budak-budak ni, maknanya tetap lampen dia basah, dia kencing, lampen dia basah, dia maknanya dia makna tak senang duduk. Dia nak habaq kamak dia, pelengah joroh dah ni, tukar, dia tak erti nak habaq tuan-tuan. Dalam keadaan tadi, apa tandanya tuan-tuan? Tandanya ialah tangisan dia di atas muka bumi Allah subhanahu wa ta'ala. Bila teriak-teriak ya, mak dia pergi tengok-tengok tu dia lampen basah, mak dia pun tukar, berhenti teriak. Alhamdulillah, budak tu dapat manfaat untuk dia tuan-tuan. Maknanya dia berada dalam keadaan selesa dah. Kemudian tu tak tu, lepas tu teriak pula. Rupanya mak dia pergi buat susu bagi, berhenti teriak, dia minum susu. Rupanya lapar, manfaat diri dia. Bila dia teriak, jadi mak dia automatik faham, rupanya iaitulah bahawa hakikat lapar. Lepas tu pula dah lampen tukar dah, bagi makan elok dah dan sebagainya dalam keadaan tadi. Kemudiannya teriak pula tuan-tuan, rupanya kena semut ketik tuan-tuan, gatai. Lepas tu sakit, maknanya mak dia pun faham sapu ubat, maka dia pun sengap dan sebagainya. Yang ni nama dia hidayah wujdan litabi'iyah. Hidayah yang paling basic, hidayah yang paling rendah daripada Allah, iaitulah nak habaq apa? Nak habaq kata inilah dia yang akan fire back kita balik esok. Bila kita Tuhan tanya kita, hei manusia, pasal apa hang taat di dunia dulu dalam keadaan tadi? Tuhan tanya, maka dia jawab, dia kata tak dapat hidayah. Apa jawapan Allah subhanahu wa ta'ala? Kadzabta, hang pemohong. Pasal apa? Hidayah yang paling rendah tadi ni sudah dapat tuan-tuan dalam keadaan tadi. Dia pun jawab balik, pandai menjawab. Bukan kata tak pandai menjawab. Dia kata yang tu budak-budak orang tua-tua dapat
orang tua pun dapat tuan-tuan yang kata hidayah wujdan lit-tabi'iyah. Apa dia hidayah wujdan lit-tabi'iyah? Yang paling asas contoh bagi orang tua iaitulah satu norma ataupun ajaran hidup yang secara tidak langsung dibukukan tapi dipaham sebagai satu undang-undang yang tidak bertulis. Apa dia tuan-tuan? Iaitulah contoh di kalangan semua manusia di atas muka bumi, mereka tak suka bertelanjang. Dan bila kita tanya mana-mana manusia telanjang itu perbuatan baik tak tuan-tuan, semua orang kata tak baik. Tak kira lah kalau kata kita orang Melayu pun kata telanjang tak baik. Begitu juga tanya India kata telanjang tak baik. Begitu juga iaitulah orang putih pun kata telanjang tak baik. Siapa pun kata tak baik tuan-tuan. Ada orang kata telanjang bagus? Tak ada. Bila tanya kok dah kata awak tak telanjang bagus apa? Bebas, senang, nak buat apa pun senang. Kita tak gaduh duk terikat naik bas telanjang, pitang nu telanjang, pitang ni telanjang. Kalau dia kata bagus tak senta tuan-tuan. Senang faham lagu tu lah. Kalau bahasa kampung kita, kalau kata dia main habak, dia kata kalau telanjang kan syok, pergi supermarket boleh telanjang, duduk tepi pantai boleh telanjang. Itu disebut oleh mana-mana pakar, itu melibatkan iaitulah kejiwaan. Maknanya tak senta. Kalau senta, otak manusia senta, otak mana pun manusia ini dia tak boleh terima telanjang. Itu persoalan dia. Tapi basic lah tuan-tuan. Yang kata basic tak mana? Itu yang perlu hidayah lain pula. Pasal apa contoh? Pasal telanjang tadi ni, dia ikut kepahaman manusia pula. Itu dah mau memerlukan hidayah yang lain pula. Kalau kita orang Islam yang kata telanjang tak mana? Tak tutup aurat pun sudah telanjang. Nabi kata telanjang. Dia kata muka bumi Allah. Kita tak boleh terima dalam keadaan tadi. Itu kena hidayah lain pula. Yang tu nama dia apa dia? Iaitulah hidayatud diniyah. Hidayah beragama dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau orang putih dah, orang putih dia kata telanjang ke mana tuan-tuan? Telanjang tu kalau buka semua nude. Kalau dia kata nude, N-U-D-E tu telanjang. Tapi kalau dia pakai katuk kemaluan dia walaupun sikit, itu sudah tidak telanjang di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu yang saya sebut tadi. Maknanya yang tu nama dia hidayah wujdan lit-tabi'iyah. Asas. Sebab itu asas ni dia kena minta tambah lagi hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu yang disebut lagi iaitulah hidayah ni banyak tingkat. Tu yang lepas daripada hidayah wujdan lit-tabi'iyah. Yang tuan-tuan boleh tengok kitab Aqdul Juman karangan Syekh Wan Ahmad bin Muhammad Zil Al-Fatani. Dalam kitab tu dia sebut iaitulah yang paling rendah hidayah wujdan lit-tabi'iyah. Kemudian ada lagi apa dia pula? Hidayatul aqliyah, hidayah akal yang diberikan oleh Allah. Yang akal itu yatamayyazu 'anil haqq wal batil. Cukup lagi? Okey, tambah lagi. Yang itulah hidayatud diniyah. Apa dia? Hidayah beragama dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepas tu apa dia pula lagi tuan-tuan? Hidayatul hikamiyah. Iaitulah hidayah boleh memahami agama Allah dengan sempurna di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tu hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasal itu manusia yang betul-betul beriman, manusia yang betul-betul taat, manusia yang betul-betul tulus hatinya, dia ni rasa tak cukup dengan hidayah Allah. Dia akan cari tambah hidayah Allah. Itu persoalan dia tuan-tuan. Sebab itu bagi dia apa saja yang berbentuk hidayah daripada Allah, petunjuk daripada Allah, maka yang tu dia gelut tuan-tuan. Macam kita malam ni alhamdulillah, maknanya kita korbankan segala kepentingan. Kita tahu majlis ilmu ini satu bentuk hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka alhamdulillah Tuhan pilih kita di kalangan manusia yang berusaha untuk menambah petunjuk. Itu maknanya. Tapi jangan kita usaha nak minta tambah petunjuk saja. Minta kita dapat taufik sama. Maknanya apa tuan-tuan? Kita dapat apa yang kita dapat sertai hidayah, dan kita jadi manusia yang mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala.
ta'ala. Pasal itu ulama-ulama sebut, dan saya teringat Tok Guru duk hurai di pondok dulu tuan-tuan. Tok Guru sebut, iaitulah di atas muka bumi kita hari ini ada golongan manusia yang Allah Ta'ala kurniakan banyaknya hidayah kepada dia lebih daripada orang lain lagi. Pasal itu golongan ini, kalau dia orang yang baik, maka sesungguhnya dia merupakan orang yang paling baik di atas muka bumi Allah. Tapi golongan ni kalau dia jadi jahat, dia akan jadi lebih jahat daripada orang lain. Pasal apa tuan-tuan? Sebab mereka dibukakan hidayah lebih daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa dia tuan-tuan? Saya nak buka satu persatu pada malam ni. Iaitulah antaranya orang yang paling banyak mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala ialah tok-tok guru, alim-alim ulama, ustaz-ustaz, orang yang memahami ayat-ayat dan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau banding dengan kita tuan-tuan, kita juga dapat hidayah Allah. Mereka dapat hidayah, dapat lagi banyak tuan-tuan. Tak mana kata lagi banyak. Contoh kita baca Quran, boleh baca lah tuan-tuan, baca. Nah, itu persoalan dia dalam keadaan tadi, baca. Mai bulan Ramadan, besar pahala, ulun baca daripada mula sampai habis. Tanya pula berapa kali dalam bulan puasa dulu habis, dia pun habaq. Dia kata khatam 3 kali. Ustaz, cuba habaq Ustaz hak baca. Wallahu alam, tak tahu tuan-tuan. Baca, alhamdulillah lah, dapat juga pahala baca. Masih ada juga hak tak baca, ada. Tapi alhamdulillah dia baca habis, alhamdulillah dapat tuan-tuan dalam keadaan tadi. Jadi hidayah dia cuma takkan baca tu, alah dalam keadaan tadi. Tapi cuba ustaz-ustaz, tok guru dia baca, dia faham bahasa Arab, dia reti bahasa Arab. Hak dia baca tu dia tahu tuan-tuan yang mana ayat yang disebut sebagai amaran daripada Allah, yang mana ayat yang disebut sebagai janji daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana ayat yang disebut sebagai perintah daripada Allah, yang mana ayat yang disebut sebagai larangan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maknanya dia tahu, maknanya dia lebih daripada kita. Kita tak mungkin tak faham, tapi dia faham tuan-tuan. Itu persoalannya. Sebab itu ulama-ulama lah, iaitulah golongan yang terbaik dan mendapat makam yang tinggi di atas muka bumi Allah. Sebab itulah disebut oleh Nabi al-ulama umana'ur rasul. Ulama itu amanah para rasul, sebab dia mengerti hukum hakam Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Tuhan pun sebut dalam Al-Quran, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Orang yang paling takut kepada Allah, siapa dia? Ulama. Siapa dia paling takut? Sebab dia contoh baca Quran, bukan baca saja, tapi dia reti dengan hukum hakam Al-Quran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasal itu ulama memainkan peranan yang cukup besar. Ulama yang amanah, ulama yang betul-betul, iaitulah peranan dia dapat menggerakkan masyarakat di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kadang kita sedih bila sambut merdeka. Tiap-tiap tahun. Lepas itu pula Timway pula Menteri Penerangan sebut tuan-tuan dan komunikasi, dia kata apa sedih sungguh bagaimana masyarakat kita bila main tiap-tiap kali sambutan kemerdekaan, bendera tidak dipasang, bendera tidak dikibarkan dan sebagainya dalam keadaan tadi. Cuma dia kat tambah lah tuan-tuan, dia kata main pilihan raya bendera banyak. Dia tak abang lagu tu lah tuan-tuan. Dia cuma habak main hari merdeka, tak ada bendera jalur gemilang tidak dinaikkan dan sebagainya. Satu orang tua memang saya tuan-tuan, betul lah orang tua ni pun kerakian tuan-tuan dalam keadaan tadi. Dia main tu nak bagi poin kat kita, dia nak bagi buah tanggung kat kita. Dia kata sungguh tak tengok, tak sayang pada negara, iaitulah tak kibarkan bendera. Saya kata bila kibar bendera sayang pada negara, itu tanda utama kibar bendera. Kalau dengan kibar bendera menunjukkan kita sayang kepada negara, maknanya iaitulah pengagungan kepada negara cukup mudah dan cukup kecil, hanya dengan mengibarkan bendera di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyaklah yang kita bincang dengan dia tuan-tuan. Satu jawapan saya boleh bagi pasal apa tuan-tuan, iaitulah orang tak kibarkan bendera. Mudah saja, iaitulah kerana roh kemerdekaan itu tidak sampai ke dalam hati mereka. Kenapa tidak sampai tuan-tuan? Macam kita duk faham, sambutan merdeka tu pun kita tak nampak kaitan dengan kita
kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, bila sebut merdeka, tokoh-tokoh yang digambarkan semuanya iaitulah tokoh-tokoh yang maknanya mendapat hasil setelah negara kita ini dimerdekakan oleh British. Itu pun setengah masa di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tokoh utama di belakang tabir yang menggerakkan masyarakat untuk mendapat kemerdekaan daripada penjajahan siapa dia? Tidak disebut dan mereka tidak diwar-warkan dan mereka tidak digambarkan langsung. Siapa dia tuan-tuan? Para ulama yang muktabar di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai hari ini kita bila sebut merdeka, kita tak nampak para ulama yang muktabar di atas muka bumi Allah. Baik itu kalau kita kaji betul-betul, saya tak mau sebut banyak, kena sebut ulama yang memainkan peranan cukup banyak. Tapi yang paling memainkan peranan iaitulah tok-tok guru pondok dan tok-tok guru yang berada iaitulah di bumi Makkatul Mukarramah yang menjadi penggerak utama kemerdekaan seluruh bumi, iaitulah yang terjajah di bumi Nusantara pada hari ini di atas muka bumi Allah. Pernah tengok sebut dalam TV apa dia sebut tentang Syekh Wan Ahmad bin Muhammad Zain Al-Fatani? Tak pernah. Tak pernah dengar tuan-tuan. Yang duk dengar Tengku Rahman, yang tu lah. Dengar apa dia lagi, EEC Turai Singam, yang tu lah tuan-tuan. Lepas tu siapa lagi, banyak lagi lah yang tokoh-tokoh lain dan sebagainya. Ni Syekh Wan Ahmad ni yang kita kena sebut tuan-tuan. Iaitulah maknanya yang menggerak. Yang saya nak jawab ni bukan pasal apa. Sebab kadang-kadang ada orang sebut ulama-ulama ini betul, ulama-ulama ini jumud. Tapi sebenarnya ulama memainkan peranan sungguh-sungguh. Cuma iaitulah biasalah sejarah kita ditulis oleh siapa? Kebanyakannya ditulis orang yang tidak amanah, orang yang fasik, orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takkan mereka nak beri wajah baik kepada ulama-ulama yang muktabar di atas muka bumi Allah. Syekh Wan Ahmad bin Muhammad Zain Al-Fatani, siapa dia tuan-tuan? Jadi antara ulama Nusantara daripada Fatani yang memainkan peranan besar di bumi Makkatul Mukarramah. Dia didik banyak anak murid dia. Anak murid dia majoriti orang yang hebat-hebat dan menjadi iaitulah penggerak masyarakat. Iaitulah apabila mereka balik ke tanah air mereka tuan-tuan dalam keadaan tadi no. Pasal itu kalau kita sebut sekali tuan-tuan, anak-anak murid dia semua hebat-hebat. Kalau anak murid hebat, tok guru tentu lebih hebat tuan-tuan. Dia kaedah dia lagu tu lah tuan-tuan. Hang mengaji apa-apa anak murid hebat, tok guru hebat. Walaupun dalam bab agama tok guru peturun semua, tak ada sembunyi walaupun sikit. Ilmu agama tok guru peturun semua. Tapi tok guru silat belum tentu tuan-tuan. Tok guru silat dia tak turun habis. Dia tak turun habis. Kalau dia ada buah 10, dia turun 9 dia. Pasal apa tuan-tuan? Pasal apa? Pasal dia tahu mai satu hari esok anak murid dia cabar tok guru tuan-tuan. Tok guru silat, tok anak murid boleh cabar dia dalam keadaan tadi. Bila cabar-cabar tuan-tuan, kalau dia berturun semua habis. Dia buah habis. Dia berturun 9, dia taruh satu. Tak tahu gaya budak tu buat keluar habis. Tengok-tengok ada satu buah lagi dalam keadaan tadi selamat dia tuan-tuan. Itulah tengok tok guru mana tok guru silat. Atau satu lagi tok guru masak. Tok guru masak minta turun habis. Kalau turun habis lah tuan-tuan. Kita pun tanya, ni makcik buat mi rebus sedap sangat ni, tak pernah jumpa mi rebus macam ni, cuba habaq Ustaz. Oh dia kata buat macam biasa lah Ustaz. Macam biasa lah sedap ke mana? Tak boleh tak sedap, tahu ni boleh sedap, tentu ada rahsia. Dia pun habaq, dia habaq siap semua. Tambah yang syok, saya pernah minta seorang anak murid minta resipi, pak dia buka kedai nasi kandang. Minta resipi nasi biryani, dia pun bagi satu resipi. Kita pun syok, mamak ni bagus saya kata ni. Nampak dia mamak yang buka kedai nasi kandang bagus. Pasal apa? Pasal dia boleh bagi resipi. Anak dia boleh bagi resipi yang kita. Cuba kita tengok di situ. Dia pun habaq saya kata, iaitulah beras sekian-sekian beli di kedai. Rempah sekian-sekian beli di kedai. Tak payah cerita lah tuan-tuan. Rupanya tulis lagu tu saja. Siapa pun boleh. Lepas tu masak mengikut resipi yang beli rempah di kedai tadi. Tak payah cerita lah tuan-tuan. Dia tak turun habis. Pasal apa? Dia turun habis tuan-tuan. Habislah dia. Itu soalan dia. Sama orang Melayu pula tuan-tuan. Dia tengok mi rebus kawan tu sedap. Dia pergi minta resipi. Dia pergi berniaga. Dia pergi meniaga apa? Mi rebus juga.
Yang syok dia pergi menega tak mana? Pergi menega tepi kedai kawan tu juga. Tuan-tuan, dalam keadaan tadi ni orang Melayu. Tapi kalau nak kira tak salah. Kenapa dia kata tak salah? Persaingan, tak ada masalah. Kalau Cina tak ada masalah, menega pergi tepi. Tiga-tiga menega karipah, tiga-tiga tak ada masalah, tuan-tuan. Kalau orang Melayu tiga-tiga menega karipah, tiga-tiga ketuk kedai. Kelagi. Itu persoalannya dalam keadaan tadi. Itu maknanya. Sebab itu, kalau bab agama, ajaran agama, Tok Guru kam turun habis. Turun habis. Anak murid hebat, Tok Guru pun hebat, tuan-tuan. Dalam keadaan tadi. Saya tak mau sebut semua nama anak murid dia yang hebat-hebat, tuan-tuan. Antara yang saya nak sebut ialah Tok Kenali rahimahullah. Anak murid dia, tuan-tuan. Lepas itu, Datuk Perdana Menteri Kelantan. Anak murid dia juga dalam keadaan tadi. Yang paling hebat. Jadi, Tok Kenali dia hebat dalam bab penerbitan. Dia hebat dalam bab pendidikan. Dia hebat dalam bab tarbiyah. Maknanya Tok Guru ni dia asuh anak murid. Dia tengok bakat Tok Kenali boleh memimpin manusia dengan penerbitan dan sebagainya. Tok Kenali lah tokoh utama yang menggerak untuk ditubuhkan Majlis Agama Islam Kelantan. Lepas itu Tok Kenali lah pengarang pertama majalah pengasuh antara majalah pertama yang terbit dalam negara di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Itu dia hebat tak hebat? Pasal apa? Dia tahu ni potensi Tok Kenali hebat ni. Tok Perdana Menteri Kelantan, dia tahu dia ni ada bakat mentadbir. Maka iaitulah dia ajak al-musiasah dan sebagainya kepada kawan ni sampai dia boleh menjadi Perdana Menteri. Salah seorang Perdana Menteri Kelantan yang paling hebat waktu tu, dia boleh juga mengarang kitab yang utama yang saya duk rajin mengaji kat Tok Guru dulu, Pati Rahsia, tuan-tuan. Perdana Menteri Kelantan dalam keadaan tadi. Tapi antara anak murid dia yang paling hebat satu lagi, iaitulah siapa dia, tuan-tuan? Syekh Hasan bin Panglima Munas. Sebut Syekh Hasan bin Panglima Munas. Siapa dia? Siapa orang tak kenal, tuan-tuan? Dia kena sebut nickname dia. Siapa dia nickname dia? Iaitulah Tok Janggut. Walaupun saya tak apa berkenan sebut Tok Janggut ni, tuan-tuan. Pasal apa? Tok Janggut. Tok Janggut dia sebut Tok Janggut Tok Bomo pada Tok Janggut. Hadap kena orang pada Tok Janggut. Itu persoalan dia dalam keadaan tadi. Dan bagi saya, ni teori saya. Memang seolah-olah nak memperkecil-kecilkan peranan Syekh Hasan bin Panglima Munas. Pasal apa? Sebab bila sebut Tok Janggut, maknanya kita ni tak apa nak rasa turun. Pasal apa? Maknanya Tok Janggut ni kita tak nampak keulamakan pada dia. Pada segi nama. Kita baca pula buku sejarah kita bukan mengaji tawarikh dulu, tuan-tuan, mengaji tawarikh dulu. Siapa pengarang buku sejarah kita? Iaitulah kalau tak salah saya, apa nama dia? Sing Jesi. Sing kalau tak ada Sing yang karang buku sejarah. Sing karang buku sejarah, tuan-tuan, dalam keadaan tadi. Dalam buku tu tuan-tuan boleh tengok dia sebut apa? Ahli syiar. Tok Janggut ni ahli syiar, tuan-tuan. Syiar boleh terima ke dalam Islam dalam keadaan tadi? Tak boleh. Itu persoalannya dalam keadaan tadi. Disebut kenapa dia melancarkan pemberontakan pasal putih? Jawapannya ialah kerana supaya apa, tuan-tuan? Matlamat dia utamanya iaitulah bahawa hakikat, maknanya dia ni menggerakkan engku besar jeram untuk merampas kerajaan Kelantan dan sebagainya. Nampak seolah-olah tamak kuasa di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Tambahlah nama Tok Janggut pula, tuan-tuan. Tu yang kita ni kalau boleh saya tak apa kenal sebut Tok Janggut. Biar kita sebut Syekh Hasan bin Panglima Munas, anak murid kanan Syekh Wan Ahmad bin Muhammad Zil Al-Faqani. Yang Syekh Wan Ahmad sebut kepada anak murid dia ni, hang balik esok jalankan peranan, iaitulah jangan bagi, iaitulah kuasa penjajahan boleh menjajah bumi kamu di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Syekh Hasan ni dia main peranan sungguh, bukan koman-koman. Dia jadi ulama. Berapa tahun dia mengaji? 10 tahun dia mengaji di Mekah. Kita mengaji berapa tahun? Mau mengaji Allah adalah sebulan tiap-tiap malam mengaji, ustaz. Cuma tinggal 20 malam ya, 10 malam yang main dalam keadaan tadi. Tu pun main mengaji maghrib sembang isya ya, tuan-tuan. Itu persoalannya dalam keadaan tadi. Ni 10 tahun mengaji di Mekah, bukan koman-koman, tuan-tuan. Itu persoalan dia dalam keadaan tadi. Jadi, ini yang saya nak sebut peranan ulama. Ini yang sebut peranan ulama yang kita pinggirkan.
Tu kita tak sebut lagi tokoh golongan kiri yang tak disebut juga. Ahmad Bustamam tak sebut. Tak sebut. Tuan-tuan siapa tak kenal Ahmad Bustamam? Kadang-kadang orang tak kenal. Bila kita tanya Ahmad Bustamam siapa nama dia? Wallahu alam, dia pun tak tahu tuan-tuan. Abdullah Sani nama dia. Dalam keadaan tadi itu persoalan dia. Nah, walaupun mungkin dia punya jiwa dia sosialis, jiwa dia ialah maknanya bukan kita kata perjuangan dia ialah perjuangan yang bukan, iaitulah berteraskan nak bebaskan negara daripada penjajahan, berpegang kepada prinsip Islam, prinsip sosialis tuan-tuan dalam keadaan tadi. Tetapi kita kena pegang bahawa hakikat dia juga pejuang kemerdekaan, kerana dia juga menerima nasihat yang cukup banyak. Iaitulah di sebalik apa tuan-tuan? Di sebalik nak memperjuangkan kemerdekaan. Berapa tahun dia berada dalam penjara Inggeris. Itu satu buku saya baca, buku yang terakhir yang dikarang oleh putera beliau yang bernama Rustam Sani, Rustam Abdullah Sani, Allah yarham. Dia karang buku dia tuan-tuan. Dia kata satu kata-kata bapa dia yang dia tu ingat sampai dia mati apa dia tuan-tuan. Apabila satu hari mak dia dengan adik-adik dia bawa dia sekali melawat pak dia di penjara. Waktu hari raya dia kata pergi melawat pak dia di hari raya, pergi melawat di penjara. Dan yang syoknya sebelum tu pak dia ditangkap ketika iaitulah dia duduk dalam duit. Mana kecil lagi lah. Bawa pergi. Bila bawa pergi tuan-tuan, yang syurahnya dia kata kata-kata yang tak boleh ingat sampai bila-bila. Iaitulah pak dia tengok dia, budak besar dah. Pak dia kata, ni apa bawa anak siapa main sini ni? So dia nak apa tuan-tuan, lama duduk dalam jail. Nak dia kata ni apa bawa anak siapa, ni anak siapa? Sampai anak dia pun tak kenal. Hasil perjuangan dia untuk kemerdekaan. Dia muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak disebut juga tuan-tuan. Lepas itu kalau sebut pula Kamaruzaman Teh, jadi dia kata yang kita pun komunis sama tuan-tuan dalam keadaan tadi no. Itu persoalan dia dalam keadaan tadi no. Ini maknanya. Sebab itu sila balik kepada ulama tadi tuan-tuan. Ulama yang memainkan peranan yang cukup hebat. Saya sebut contoh ya. Itu persoalan dia dalam keadaan tadi. Kenapa mereka boleh menggerakkan umat? Kerana mereka menjadi amanah para nabi dan rasul di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa mereka boleh menggerakkan umat? Sebab mereka yang paling banyak dikurniakan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu persoalan dia. Sebab itu jenis orang yang paling banyak dapat hidayah Allah ni, kalau dia jahat, dia akan lebih jahat daripada orang lain di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama kalau dia jahat, dia akan jahat lebih daripada orang lain. Pasal apa ustaz? Ada orang tanya saya jawab lah. Kuliah saya pada sebut selalu. Senang ya tuan-tuan. Ulama kalau dia jahat, dia boleh mempengaruhi orang lain. Kalau kita jahat, siapa tak rasa nak ikut kita tuan-tuan? Ulama kalau dia jahat, orang tak ikut lah. Sebab itu kita tengok di Mesir, bila sisi nak gulingkan Mursi tuan-tuan, antara tokoh-tokoh utama yang dia pergi rapat, dia pergi cerita dan sebagainya, dan dia pergi minta restu, yang pertamanya antaranya ialah siapa dia? Iaitulah tokoh Al-Azhar yang memegang Al-Azhar. Kemudian yang keduanya iaitulah siapa dia pergi minta restu? Dia pergi minta restu iaitulah bahawa hakikat siapa dia? Iaitulah kepala besar Kristian Koptik di Mesir. Iaitulah maknanya orang Kristian pun banyak di Mesir tuan-tuan. Tapi bukan Kristian hak lah ni, Kristian hak dulu ni, zaman bangsa KBT dulu ni. Dalam keadaan tadi itu persoalan dia. Dalam keadaan tadi maknanya apa tuan-tuan? Dia pun faham, dia pun tahu maknanya ulama memainkan peranan besar. Kalau ulama memainkan peranan besar, maknanya rakyat boleh memberi sokongan dan sebagainya. Itu kadang-kadang kita tengok pasal itulah maknanya, iaitulah pasal apa? Pasal ulama boleh memberi pengaruh, orang biasa tak boleh memberi pengaruh. Satu. Yang kedua pula, kita ambil orang Melayu. Orang Melayu ni pula dia nak ikut ulama hak bak apa tuan-tuan? Hak bak jahat. Hak bak baik dia tak rasa nak ikut.
Dia tak rasa nak ikut. Tuan-tuan, dia yang saya buat contoh. Bukan susah mana ada orang tanya contoh dia ustaz, senang ya. Macam contoh, ada juga ustaz-ustaz kita yang telajar. Ada juga ustaz-ustaz kita yang terbah. Terbah tu saya sebutlah, terbah apa tu saya sebutlah tuan-tuan. Dalam keadaan tadi, kadang terbah bak dunia. Biasalah tuan-tuan. Yang tu ni kita tak boleh. Tu yang kita tak boleh celah siapa-siapa apa siapa. Yang tu ni, kalau ikut kaedah, maknanya Tuhan tak bagi kat dia. Kalau Tuhan bagi kat kita, maknanya kita boleh celah orang. Bahawa kita pun boleh jadi macam tu juga. Itu persoalan. Kalau terbah juga tuan-tuan. Bila terbah tuan-tuan, dia pun tersilap juga. Itu maknanya. Tak tahu kawan kita ni buat silap. Kita kata Tami hang silap. Takkan hang kata kat aku ya silap. Ustaz tu buat tak apa. Dia tak apa, takkan aku tak boleh. Itu hujah dah. Takkan aku tak boleh. Tak apalah. Tak apa hang kata lagu tu. Tak apa hujah hang lagu tu. Kalau ustaz tu buat, hang pun nak buat tak apa. Lepas tu kita pun kata ustaz tu satu hang tak tahu amalan dia. Amalan dia Isnin Khamis tak pernah tinggal kecuali Isnin Khamis tu jatuh hari yang diharamkan oleh Allah Taala berkuasa. Apa dia kata? Dia kata, dia ustaz, aku siapa? Awak yang berlain pula. Patutnya hak tadi hang boleh ikut, hang guna hujah ustaz. Hak yang baik pun gunalah hujah ustaz. Dah, dia tak ikut, hak baik tak ikut. Mereka hak baik tak nak jarah ulama tu baik semayang tengah malam warah serban tak tinggal jubah. Dia tak sembang. Dia tak sembang. Tak ada siapa sembang kebaikan ulama. Tak ada. Tak ada tuan-tuan. Kau nak puji ulama baik ke apa. Nak tak puji. Bila kita puji pula. Dia ulama patut. Dia boleh kata lagu tu pula tuan-tuan dalam keadaan tadi. Tapi kalau duk sembang sangat, kalau buat silap sikit ya silap sikit ya, yang tu jadi modal besar tuan-tuan dalam keadaan tadi. Itu persoalannya. Tu yang bahaya. Tu yang bahaya tuan-tuan muslimin muslimah rahimahullah. Contoh ada lagi. Tu yang saya buat contoh selalu. Contoh kalau kita kata sama-sama kita letih nak sembahyang asar tak larat. Dia kata kalau tak larat tak apa. Sembahyang satu rakaat sudah Tuhan pun faham kita. Tuhan perhatian. Takkan Tuhan tak tahu dia bagi jadi kita. Kita nak ikut nak dia tuan-tuan. Pasal kita tahu dia pun jemuan apa kita juga. Nak ikut tak ikut. Tapi cuba kalau ustaz main habaq. Dalam kuliah ni ustaz main habaq. Dia kata tuan-tuan saya nak pergi satu petua malam ni. Kalau tuan-tuan sembahyang tak larat satu rakaat sudahlah, dia pun faham kita. Sebuah yang mudah, jangan ambil hak susah, kita ambil hak mudah. Itu persoalan ni. So Tuhan faham kita ni. Akan ada orang kata ustaz ni sesat. Tak pernah kami jumpa ustaz ni sesat. Ada main habaq sembahyang satu rakaat. Tapi ada 2-3 orang yang kata, yang aku nak cari lama dah ni. Main jumpa dekat perwajah. Contoh lah, tak ada lah perwajah lagu tu. Tapi contoh nak abang lah. Main jumpa kami contohnya. Tak ada. Dia kata lagu tu tuan-tuan. Yang ni maknanya. Ada orang ikut. Dia kata apa? Dia kata maknanya dalam keadaan tadi, iaitulah bahawa hakikat inilah tuhu yang mursyid. Wa na'udzubillah wal ayatubillah. Tak ada lah. Dia tak ada, tak jumpa lagi, tak ada. Itu maknanya. Tapi nak buat contoh, itu persoalan dia tuan-tuan. Tu yang kadang-kala hari ini, kadang-kala ada orang kampung dia tak boleh beza. Pasal apa tak boleh beza? Pasal apa tak boleh beza? Contohlah, tambahlah ni kita duk kata, kita duk habaq karat tak betul, karat tak betul, karat tak betul, karat tak betul, karat tak betul. Habis ustaz tu lagi alim daripada ustaz. Tu karat apa? Nak kata apa tuan-tuan? Nak kata apa? Dia make compare pula dengan kita. Ustaz tu sungguh semayang subuh ni. Semayang subuh jemaah setiap pagi, kita tak jemaah setiap pagi. Kadang-kadang telajak juga. Itu persoalan dia dalam keadaan tadi. Dia tengok orang tu, cuba ustaz tengok. Ustaz lagi komen daripada dia. Itu persoalannya. Lepas tu main pula dengan masyarakat ni tak tahu nak apa lah. Orang main minta derma bila masa dia boleh bagi, dia tak ada fikir, tak tanya banyak dan sebagainya. Ustaz berkoman lagi dalam keadaan. Kita nak kata apa tuan-tuan? Jadi maknanya di sinilah peranan yang dimainkan oleh ulama yang sesat di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kena jaga. Itu yang bila dapat hidayah banyak daripada Allah, maknanya dia boleh bagi rosak masyarakat di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kena jaga. Baik, itu yang pertama. Lepas tu golongan mana lagi tuan-tuan? Satu ulama. Yang kedua, yang banyak dapat hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala ialah golongan yang bagi saya ialah golongan profesional. Tahu profesional? Contohnya kita kata dia mengaji, dia pakar dalam bahagian kaji bumi, geologi.
Dia tengok bumi, dia tahu dah dalam ni ada apa mah ke lagu mana ke, dia tahu dah muka bumi sekian-sekian semua, dia tahu dalam keadaan tadi. Dia dapat hidayah lagi banyak daripada kita. Pasal kita tengok bumi, tengok mata kering betul lah, nak tahu nak ada mah tu. Wallahu alam, tak ada siapa boleh apa. No, itu persoalan dia dalam keadaan tadi. Tapi hak kawan ni dia tahu tuan-tuan, semua dia tahu. Maknanya dia boleh tengok bumi ini cantik dan ajaib yang diciptakan oleh Allah. Pasal itu kalau dia baik, dia orang yang paling baik di atas muka bumi Allah. Lagi doktor macam Tuhan sebut, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan terdapat pada diri-diri kamu tanda-tanda kekuasaan Allah. Hampa tak fikir lah. Maknanya ni hak dalam kita ni Tuhan bagi jadi macam-macam. Cantik ni dalam perut kita ni macam kelang yang cukup ajaib. Doktor tahu ni. Macam contoh kita makan, masuk dalam engkung masuk dalam perut proses apa semua keluar. Hak najis, hak yang apa nama hampas jadi najis. Lepas tu pula hak yang zat-zat serak jadi darah. Lepas tu darah jadi daging dan sebagainya. Kok mana tu? Kita tak tahu. Kita bila sebut perut ni tuan-tuan, sampai hakak perut tang mana tak tahu lagi tuan-tuan. Hakak perut tang mana? Tang ni ustaz. Padahal bukan perut tang ni. Hak yang ini usus ma'iddah, bukan perut. Tak tahu tuan-tuan, bila sebut perut, tahu tak perut? Tahu. Sup perut tahu. Dia kira tahu sup perut cukup cantik. Mana tahu? Tulang. Berapa tulang besar lah badan kita? Mana nak tahu? Tulang kecil berapa? Tak tahu. Yang tahu sup tulang. Yang tu sedap tengoklah. Ustaz pun sedap tengok sup tulang ni. Kalau jamu sup tulang kira Pak Mentua lalu pakai tak tengok, tak pernah tengok pun selama ni pun. Itu soalan dia dalam keadaan tadi. Nah abang kata sedap sungguh-sungguh dalam keadaan tadi tu, maknanya tulang berapa? Tak tahu. Tu yang doktor ni, para doktor ni, dia nampak rahsia Allah Ta'ala, ciptaan Allah Ta'ala. Pasal itu kalau dia baik, dia akan jadi orang yang cukup baik tuan-tuan dalam keadaan tadi. Tapi kalau golongan ini dia jadi jahat, dia akan jadi lebih jahat daripada orang lain. Dia atas muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dia dapat hidayah lagi banyak daripada Allah. Contoh tak tahulah nak bagi contoh, tapi lambat pemerintahan ni adalah sejarah dia tuan-tuan. Siapa dia tak saya sebut lah tuan-tuan, kita tak mau sebut dalam keadaan tadi, tapi pernah berlaku di atas muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu antara golongan yang dapat hidayah lebih banyak daripada Allah. Lagi yang ketiganya ialah yang disebut oleh Tok Guru saya dulu, ialah geng UUM. Tuan-tuan, memang bila fikir UUM, Universiti Utara Malaysia kau tak? Dah, unit urus mayat. Hak yang jenis urus mayat ni, dia dapat hidayah lebih banyak daripada Allah. Antaranya orang yang bagi mandi mayat, dia dapat hidayah lebih banyak daripada Allah. Tak mana tuan-tuan? Dia tahu maknanya Tuhan tunjuk kat dia tanda mayat-mayat yang berhaka kepada Allah. Tuhan tunjuk kat dia mayat-mayat yang taat kepada Allah. Lagu mana cara dia? Cuma dia tak boleh cerita sebagai satu amanah aib. Itu persoalan dia dalam keadaan tadi, tak boleh cerita. Tapi kalau nak kira, dia ni dapat tanda yang cukup banyak. Itu maknanya. Pasal itu kalau golongan ni golongan yang cukup baik, dia akan jadi orang yang cukup baik di atas muka bumi Allah. Satu lagi siapa dia tuan-tuan? Hak yang geng-geng urus mayat ni, hak yang korek liang. Itu persoalan dia dalam keadaan tadi. Pasal itu orang nak dapat orang baik ni pun, kalau gambar boleh tulis, dia buat tajuk apa? Penggali kubur. Dia buat apa? Kira gambar penggali kubur ni kira memang bagus sungguh lah. Orang buat lagu mana kat dia pun tak apa. Orang bagi dia menikah dengan orang yang dah terlanjur pun tak apa. So, dia nak bak kata bagusnya, yang dia kira berzikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tengoklah gambar penggali kubur. Itu persoalan dia dalam keadaan tadi. Nak tak apa? Sungguh dia dapat hidayah banyak daripada Allah. Banyak hidayah. Tu dia boleh tengok, dia korek-korek liang kubur tu, lagu mana kubur yang berhaka kepada Allah, lagu mana kubur yang Tuhan petunjuk, Tuhan tunjuk dah kat dia. Kalau dulu Allah Ta'ala boleh tunjuk, takkan kat dia Tuhan tak tunjuk? Yang dulu pernah kita tengok satu kisah dalam kitab lama, bagaimana seorang penggali kubur, dia korek-korek jumpa ulang. Kita yang Tok Guru kata kamu korek orang lain, korek kubur, korek lagi jumpa ulang lagi. Kamu korek orang lain pula, korek lagi, korek jumpa
ulang. Lama-lama 3 kali Tok Guru kata apa tuan-tuan? Tok Guru kata, iaitulah kalau tak salah saya Abdullah bin Abbas tuan-tuan. Abdullah bin Abbas kata kuasa korek tanam dia dalam ulang apa nama dalam kubur tu. Mungkin ulang tu ialah dihantar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tu dulu. Kalau Allah kan tak ada. Apalah tuan-tuan dalam keadaan tadi. Maknanya dia dapat hidayah. Kita kalau bab mayat ni biasalah. No, nak dapat petunjuk dah mana pasal apa bila tanya Pak pergi tengok mayat ni. Oh ada mayat kampung kita ada. Ada. Ni nak pergi tengok mayat. Pergi tengok apa tuan-tuan, tengok pun dah. Duk atas pelenggang, duk habis kopi mayat dengan roti mayat tuan-tuan dalam keadaan tadi. Bukan tengok pun tuklah nak selok, nak baca apa pun dah. Duk habis kopi mayat, duk habis roti mayat. Lepas itu bersembang pula. Tak ada dah hampa ni. Kemarin baru jumpa kedai kok ni. Tak ada dah. Dia pergi cerita pula lagi tuan-tuan. Han katuk buanglah. Kalau dia jahat sungguh pun tu saya ada ungkit hak jahat. Kita peringat balik hak baik. Sebab setiap manusia ni ada hak baik. Itu persoalan dia dalam keadaan tadi. Nak dapat hidayah. Bagaimana tuan-tuan? Golongan ini dapat hidayah lebih banyak daripada Allah. Itu persoalan dia. Pasal itu golongan ni kalau dia baik, dia akan jadi orang yang cukup terdidik di atas muka bumi Allah. Tapi kalau dia jahat tuan-tuan, dia akan jahat lebih daripada orang lain sesuai dengan hidayah yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu kita tak mau tuan-tuan. Biarlah kita ni tu yang kita duk minta ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, iaitulah ya Allah tambahkan hidayah, bukan dekat tambah hidayah, jadikan ahli hidayah. Bila ahli hidayah itu makna apa? Maknanya kita boleh dapat manfaat daripada hidayah, kemudian kita boleh laksanakan dan berada di atas jalan yang benar sesuai dengan hidayah yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu persoalan dia tuan-tuan, untuk kita ambil iktibar di atas muka bumi Allah. Tok Guru saya cukup pesan dulu, dia kata pasal itu kalau hang pilih jalan ni, maknanya jalan ni jalan hang kena pilih, jangan pilih hak seronok saja. Pilih hak tak seronok sama. Jangan pilih semua. Jangan duk pilih sikit-sikit. Lagi duk pilih hak seronok ya tuan-tuan. Seronok tahu mana? Banyaklah seronok. Orang sanjung kita, orang penaik kita, orang puji kita. No, kalau dalam masyarakat Melayu pula contoh, kalau kita ni ustaz ya, pi makan kenduri tu salah. Depa letak kepala hidang tuan-tuan, bukan letak komang-komang, letak kepala hidang, bukan duk kita main-main duk tepi pintu. Depa kata mangkit ustaz kena duduk sana sesuai sebab ustaz. Pi duduk sana tuan-tuan. Masa makan sat lagi special daripada orang. Hidang orang lain mungkin ada daging kambing, kita kepala kambing tuan-tuan. Nak bakar ni hebat tak hebat? Kadang-kadang yang syuh dia berkata seronok jadi ustaz awaknya. Kami minta nasi tambah orang tua ayak basuh tangan, orang tua ketua ayak basuh tangan. Ustaz minta ayak basuh tangan, ketua ayak basuh tangan, orang tua nasi tambah. Dia yang syuhnya dalam keadaan tadi. Tu hak seronok. Jangan tengok hak seronok tu saja. Banyak seronok. Kadang-kadang orang kata seronok jadi lagu ustaz awaknya. Mai pang orang suara sampul, pang orang suara sampul, tak teruk pun modal yang luak ada kata dalam keadaan tadi. Dia ingat modal yang luak namanya kot. Dia ingat mai pang boleh nak pang lagu tu saja. Kalau ilmu tak ada tuan-tuan boleh tak boleh. Itu maknanya. Kalau tak mengaji boleh pang tak boleh juga. Itu persoalan dia. Maknanya tak boleh. Ini Allah Ta'ala bagi untuk berdakwah dan sebagainya dalam keadaan tadi. Dia kata seronok sungguh. Jadi tengok jangan seronok saja. Hak tak seronok pun kena tengok sama. Apa dia tak seronok? Kita kena, itulah kadang ada orang lain boleh buat, kita tak boleh buat. Pasal apa tuan-tuan? Mungkin benda itu tak berdosa. Mungkin benda itu tak berdosa, tetapi dia disebut sebagai benda yang keji. Sebab orang lain orang tak pandang, kita orang akan pandang. Baik itu diikut biarah masyarakat pula. Yang ni nama dia apa dia? Nama dia fiqah. Fiqah ni apa dia? Maknanya untuk menarik kepercayaan masyarakat sesuai dengan keadaan kita. Kalau macam kita orang Melayu ni tuan-tuan, kepiah kena tubuh teh kepala. Kalau orang lain tak buh kepiah teh kepala pun tak apa, tak ada masalah apa. Kita kalau tak pakai kepiah ya habis cerita lah tuan-tuan.
Itu persoalan dia. Pakai kepiah kena ada atas kepala. Itu maknanya dalam keadaan tadi. Lepas tu kena jaga perlakuan kita. Kena jaga. Dia tak boleh macam orang dia mungkin boleh duk kelak kukik. Di kedai kopi ke apa. Kita tak boleh tuan-tuan. Itu persoalan dia. Itu yang Guru kata dulu. Kalau kita muda, kena korban muda lah. Tak boleh nak muda macam kita. Tu saya ni orang tak nampak muda. Saya pun heran dulu. Tu yang bila duduk dalam jemaah, mula-mula duduk tu 89 tuan-tuan dalam keadaan tadi. Orang tak serap Dewan Pemuda. Pasal apa? Tak tahu. Mungkin tak nampak muda kat kita kot tuan-tuan dalam keadaan tadi. Sampai kelar ni jadi jawatan kuasa. Semua jawatan kuasa orang tua-tua. Hak muda tak ada tuan-tuan. Walaupun baru 40 tahun ni dalam keadaan tadi. Tak nampak. Tak tu saya apa heran. Tu fikir tang mana orang tak nampak muda kita ni. Oh sungguhlah. Dengan kepiah dia. Pakai kemplekat dia. Baju Melayu dia. Mana orang nak nampak. Itu soalan dia. Tu yang kadang ada orang kata kat saya. Dia kata ustaz tukar. Tak usah duk pakai kepiah, korban baju Melayu, kemplekat tukar, pakai seluar sekali segala. Mai duduk pakai seluar, pakai ranggi, lepas tu bubuk pula kuat cendol, bubuk pula tai besar jantung pisang, apa bubuk bagi dalam keadaan tadi. Mai mengajar. Sagi orang pandang tinggi. Siapa kata pandang tinggi tentu orang lari pula. Boleh terima. Mai mengajar pakai kuat, mai di masjid ni duk mengajar kuliah maghrib. Pakai seluar, pakai kuat, pakai tai. Kepiah tak pakai, main duk pang ajak kitab lama pula. Walaupun tak ada masalah. Tapi biar masyarakat kita lagu tu. Luar negeri tak apa. Kita jangan. Tu yang kalau ikut kaedahnya. Kita contoh. Kita bersoal orang duk kata kat kita. Kita tak pakai kepiah contohnya. Orang duk bersoal kat kita tuan-tuan dalam keadaan tadi. Apalah hampa ni? Salah wajib kau tak kepiah atas kepala. Itu persoalan dia. Maknanya. Luar negeri tak apa. Luar negeri lain. Kita lagu lain. Tuan-tuan. Tak usah kata lagu tu. Kita pergi jadi imam semayang banyak. Tak usah pakai kepiah tuan-tuan dalam keadaan tadi. Tak orang kusung letak luar sikit dalam keadaan tadi. Dia bukan salah apa mana apa. Salah. Tak salah. Tapi suasana. Lepas kena faham elok dalam keadaan tadi. Ayam ni kena jaga semua. Bukan dia sebenarnya. Baik tu orang mati. Kita duk kata orang tak parti, kita orang parti semua. Tambah jangan duk kata tani tak ada orang kenal. Aku bebas. Jangan duk kata tuan-tuan, jangan duk kata. Tadi duklah kata mana tahu dia pergi jalan di belah Johor. Orang tak kenal aku kuliah pun tak ada belah sini. Contohnya dia kata orang tak kenal aku. Jangan. Saya pun kadang-kadang kita berbicara tu contohnya saya pernah sampai belah Cameron Highland ke belah mana dulu ni. Sampai kita pun makan. Tentu nak dibayar. Hak yang Turki, hak yang tu dia kata ada orang bayar. Siapa? Wallahu alam. Takkan orang tak kena nak bayar. Kita siapa tak kena kita suruh bayar orang. Tak ada pasal ya. Itu persoalan dia dalam keadaan tadi. Cameron Highland tu. Atas bukit tu bila dia mengajak orang sendiri. Itu persoalan dia dalam keadaan tadi. Tapi orang mananya ada orang kenal. Jangan nak kata. Sebab itu kita bilang main betul pengajaran balik kat kita. Jangan nak buat wajah bermuka-muka. Kami warak, kamu tak warak. Jangan. Pasal orang kenal kita, jangan nak kata betul. Itu persoalan dia dalam keadaan tadi. Hari ni kena jaga semua-semua untuk mendapat rahmat daripada Allah. Ngajak macam tu. Kena mengajak kalau ulama yang betul, ustaz yang betul. Tang mana pun serapa tuan-tuan. Jangan tak lagi main tani. Lagu ni. Main tani lagu ni. Dia kata orang tak tahu rumahnya pun. Jangan. Kita kalau boleh biar habak benda betul. Tak boleh. Lagi habak benda betul orang tak mau dah. Sudah. Aduh nak akan apa? Yang ni tauhid tak mana wallahualam. Itu persoalan dia dalam keadaan tadi. Kena faham. Sebab itu saya kalau kata ada orang sebut lagu tu lah. Dia kata sakit putang ni sakit. Orang tak tanya lah. Aku nak akan apa? Maknanya yang ni yang ngajak tadi pun maknanya akidah dia tu kena soal dia tak muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Sebab selama ni nak makan apa tuan-tuan? Tu yang ada apa sebut kasi walaupun kita tak derah tak mana. Kita tak derah tak mana. Sebut nama pun tak. Pasal spesies dia tak sebut nama. Itu persoalan dia dalam keadaan tadi. Sebut nama pun tak. Ada orang sebut kat saya. Dia kata ustaz pelan sikit ha. Ustaz duduk kan. Tadi orang tak panggil saudara, esok kalau orang tak panggil ustaz nak makan apa? Makan nasi, nak makan apa? Takkan nak makan spaghetti kau bukan orang Itali. Orang Itali semua makan spaghetti. Makan nasi lah juga.
Orang panggil ke orang tak panggil pun nasilah juga. Tuan-tuan, itu soalan dia dalam keadaan tadi. Nah, kata makanlah. InsyaAllah. Tak usah bimbanglah tuan-tuan. Untuk kita ambil iktibar di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang ni tanggungjawab kita bila kita dapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. No, betul sangat kata Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, orang yang maknanya dia tak dapat dalam golongan suada, dia masuk golongan asyqiya, ialah orang yang a'rada man tafahasha a'rada anillahi ta'ala, mereka yang berpaling daripada hidayah Allah. Tuhan bagi hidayah sikitnya syuh kat dia, kata dia lari daripada hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kena jaga sungguh-sungguh. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, kata Tok Syekh kita, golongan manusia yang betul-betul Tuhan tak terima dia dan tak dapat redha daripada Allah, masuk dalam golongan asyqiya wa na'udzubillah, ialah wa a'zamat jir'atuhu 'ala Allah, iaitulah mereka yang besar sungguh penderhakaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila buat dosa dia pilih hak besar sungguh. Pasal itu kita ni lagu mana pun telajar, lagu mana pun terbah, kadang-kala tak buat dosa mana boleh tak buat dosa, kadang-kala jatuh pada dosa juga, tapi jangan jadikan dosa kita hak besar-besar. Apa dia dosa hak besar-besar? Syirik, jangan bagi termasuk dosa syirik. Satu. Lepas itu lagi dosa besar apa dia? Buat zalim ke orang, jangan buat zalim ke orang tuan-tuan. Zalim ke orang ni habis. Kalau dia Tuhan redha, lagu mana pun orang yang kita buat zalim dia tak redha. Sampai bila Tuhan tak redha kepada kita? Macam contoh kita ambil pemimpin. Pemimpin ni bila dia buat zalim dia kepada seluruh negara contohnya. Kalau kata orang kata apa, negara tu ada lebih kurang 23 juta. 22 berapa juta tu semua redha kat dia. Lepas tu pula kita kata seorang yang tak redha, maknanya Tuhan tak redha sekali seorang tu tak redha apabila dia melakukan kezaliman kepada seluruh rakyat dia. Itu tu bukan mudah tu yang boleh sebut pemimpin yang adil, dia boleh duduk di bawah naungan arasy Allah Subhanahu wa ta'ala. Senang kan nak dapat? Payah. Bukan mudah tuan-tuan, jangan duk kata mudah. No, jangan duk kata mudah. Hadiah hebat ni payah nak dapat. Payah nak dapat macam orang yang disebutlah hadis Nabi lah, doa naungan arasy apa dia lagi, iaitulah ahli masjid yang hati dia duduk di masjid. Yang ni satu Tok Wan kata dapat, saya dapat, ustaz dia dapat. Masjid tak tinggal tiap kali orang kata apa subuh pun Tok Siak tak main lagi, saya main dah kalau ikut kaedahnya dalam keadaan tadi. Tapi hati duduk di masjid dah. Hati duduk kedai kopi tuan-tuan. Lepas habis masjid kedai kopi, habis masjid kedai kopi, lepas subuh kedai kopi, lepas lohor kedai kopi, lepas asar kedai kopi, lepas maghrib kedai kopi, lepas Aisyah kedai kopi, tambah satu lagi, lepas sembahyang mayat pun kedai kopi tuan-tuan dalam keadaan tadi. Itu dia, tu yang Tok Guru saya cukup abang dulu ni, dia abang tak, dia kata bila orang main masjid tambahlah menih ilmu pula tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi bekal kat dia nak buat balik. Dia macam pergi rumah kenuri lah tuan-tuan, orang bagi apa, bunga telur lah, tak ada bunga telur, nak bagi cekelat. Contohnya bagi cekelat buat balik. Itu soalan dia dalam keadaan untuk apa cekelat tu? Bukan untuk kita, untuk anak-anak pada rumah yang tak boleh main dan sebagainya. Yang ni pun macam tu lah, untuk buat balik. Tapi sayangnya itulah dia jarang buat balik di rumah. Dia sepatutnya kalau tak buat balik setiap kali main masjid tak buat balik pun tak apalah, kurang-kurang ada juga dia buat balik. Ni jarang sangat boleh kata. Buat balik ke mana? Buat balik kedai kopi. Buat balik kedai kopi. Buat balik kedai kopi. Lepas tu laku suruh kedai kopi tu tuan-tuan. Kedai kopi paling laku kedai kopi tepi masjid. Kalau nak abang, saya tak mahu abang mana, pergi belah tempat saya banyak. Itu persoalan dia dalam keadaan tadi. Lepas tu dia peduk tanya, hang guna pelari apa? Tanya Tokyo, hang guna pelari apa? Nak tengok gambar Sultan Abdul Hamid? Tak ada pun. Tengok gambar apa Buah Bahim pun tak ada pun. Tunggu Buah Bahim pun tak ada pun. Pelari apa? Tak usah tanya dia. Kita pergi tolong dia. Bawa sakinah dan rahmat dia bagi. Dia tak. Baik itu tak salah, bukan salah. Tapi sekali-sekala tak apalah. Ni tak, buat balik di rumah dulu. Sebelum rumah kita dapat sakinah, dapat rahmat. Tapi tak berlaku. Itu yang lepas tu
Dia guna hujah lah, ustaz malam ni tak awak pergi kedai. Mana walik rahmat, walik sakinah, pakai tak awak pergi makan di kedai. Dalam keadaan tadi duk bisa bawa tak bawa dah, guna hujah tak bawa dah. Tak apa, tak ada masalah. Kita pun bukan lepak banyak tuan-tuan. Tapi betul-betul macam seolah-olah dia cantikkan kita balik tu. Boleh ikut dah kita ajak lah. Kita nak bagi hidayah. Tak ada dalam keadaan tadi. Duk kena apa nama siakap 3 rasa, tak ada 3 rasa, 4 rasa, 5 rasa, tak ada. Nak balik rasa di rumah lah pula dalam keadaan tadi. Itu persoalan dia. No, itu maknanya. Yang ni kadang payah juga. Payah juga tuan-tuan. Kita mengajak bab syubhat. Cerita kata antara satu syubhat dia kata contoh roti pasal kita wang. Roti pasal kita wang tuan-tuan. Pasal roti pasal kita wang syubhat dia tahu nak. Iaitulah bahawa hakikat nama dia tu. Tak ada yang keluar orang Islam, buat keluar orang kafir, buat keluar dan sebagainya. Tapi halal tak? Halal. Nak kata halal boleh, nak kata haram. Nak kata haram pun, nak kata halal, nak kata halal sepenuhnya pun payah, nak kata haram sepenuhnya pun payah. Kadang-kadang kita pergi tengok di kelang dia, kalau semua orang Islam buat, itu lain cerita lah dalam keadaan tadi. Itu persoalan dia. No? Buat biasa jamu apa pun, tak jamu apa dah. Pasal apa? Dia lepas tu dia jamu roti bagi kita wak. Roti kita wak pun tak jamu dah. Habis lagu tu keluar lagu tu ya. Dalam keadaan tadi no. Lah tanya balik pasal apa? Tak boleh makan tak. Lah roti bagi kita wak. Roti lain boleh makan. Tapi jangan roti yang boleh makan lah pula. No, itu persoalan dia. Dia guna lagu tu. Macam cerita ngotai mampu kat kita pula. Nah, contoh baru ni bulan puasa. Kan bulan puasa baru ni Allah tak terabak guna tolak tuan-tuan program ni no tolak. Kita pun tanya saya tak larat ni. Dia kata ustaz lah boleh kata tak larat. No, ustaz sendiri kata ulama pendakwah pejuang Islam berehat mati esok pun berehat. Dia pun lagu tu kat kita tuan-tuan. Allah tak tahu nak bagi dua. So dia guna betul-betul model ni nak paku kita pula dalam keadaan tadi. No, itu persoalan dia. Kita mengajak dia bagi poin kat dia untuk ambil iktibar, bukan tuju kat siapa-siapa tuan-tuan. Itu persoalan dia untuk mendapat rahmat daripada Allah. Baik, lepas itu pula antara contohnya lagi yang paling susah sekali disebut oleh ulama kalau tak salah saya, iaitulah Syekh Muhammad Dauri rahimahullah. Dia kata dosa yang melibatkan nafsu mudah diampun oleh Allah. Dosa yang melibatkan sombong payah diampun oleh Allah. Pasal itu kita kalau dosa pun pihak nafsu, jangan dosa dengan melibatkan sombong. No, contoh Adam buat kesalahan mudah diampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau iblis dia buat dosa tidak diampun oleh Allah. Apa bezanya? Beza Adam kesalahan melibatkan nafsu. Iblis kesalahan dia melibatkan sombong. Itu soalan dia tuan-tuan. Lalu ada satu tempat orang tanya, contoh tak bukan susah. Nabi mengaji dah malam ni. Tapi ikut pasal apa? Segan tu nafsu. Tak apa lagi boleh gagah lagi dalam keadaan tadi kesalahan tadi ni. Sedangkan mengaji wajib contohnya, tapi kita segan semua semayang. Pasal apa tahu segan semayang? Allah segan semua lah. Itu persoalan dia. Itu nafsu. Tapi lagu aku nak kena semayang lagi kau. Hebatlah ni. Zikir tinggi dekat dengan Tuhan. Itu apa dia? Takabur. Mengaji dia. Saya mengajilah hak mengajak pemuda daripada aku tua daripada dia. Aku makan garam dulu lebih daripada dia. Aku kena darah tinggi dulu dengan tu. Kami dalam keadaan tadi. Itu persoalan. Tak ada Nabi dengar. Itu sombong. Itu sombong tuan-tuan dalam keadaan tadi. Itu maknanya. Jadi sebab itu kesalahan nafsu berbeza dengan kesalahan sombong. Kalau sombong cukup besar. Baik itu kita dengan bagi ada kesalahan sombong tuan-tuan. Sombong ni banyaklah. Kita ngaji bab takabur ni kita kena kupas bab takabur. Panjang cerita dia tuan-tuan dalam keadaan tadi. Macam tolak hukum Tuhan itu sombong. Senang faham betul lah. Itu maknanya. Itu yang bila kita sebut dosa tolak hukum Tuhan ni, dia cukup besar, sama besar dengan dosa-dosa lain. Tu yang kadang kalau bila kita tengok isu ni keluar, ada orang tanya saya, isu ni isu berat Ustaz? Saya kata bukan berat mana pun. Semua ni temucut. Temucut apa tuan-tuan? Temucut ni nak halang perjalanan kita dalam menggerakkan perjuangan di atas muka bumi Allah. Tu yang kadang orang duk sembang yang ni. Kata bak karat dia tak nampak lah. Orang tak sembang lah bak karat lah ni. Tak sembang lah tuan-tuan. Tak ada lah. Dia duduk nampak lain tu. Hak lain tu. Sampai ni. Hak yang orang semayang. Hak yang kata di Johor. Orang semayang dalam surau. Besar orang main. Tak boleh. Surau hak kita dan sebagainya. Mana boleh orang semayang. Tak apalah betul lah tu. Itu persoalan dia dalam keadaan tadi. Ada orang
tanya Ustaz, dia kata senang ya. Kenapa siapa mereka main semayang? Pasal kita tak pergi semayang. Tentu ya. Kita kalau surau, kita masjid, kita orang tak pergi semayang, main semayang. Dalam keadaan tadi itu bersoalan. Lepas itu sampai roboh. Pasal apa orang roboh? Pasal jawab dia kerana apa? Kerana orang kafir pernah semayang. Habis macam mana di Britain, dia beli gereja buat masjid, tuan-tuan, dalam keadaan tadi. Itu persoalan. Bukan saya nak bersoal, saya nak tahu roboh. Itu persoalan yang dia roboh, lepas jawab. Itu maknanya. Tapi isu orang sembang ni tak tahu lupa. Dia tanya balik, kita tanya balik, karat ni jahat ke tak? Tak kok Ustaz, mereka orang Islam apa kita juga. Habis cerita. Sabut lagu ni habis cerita. Hak mereka duk buat duk jahanam Islam sikit punya lama perjuangan dan sebagainya, tak nampak dah. Itu persoalan dia dalam keadaan tadi. Tu yang betul macam disebut oleh ulama haraki. Semuanya ni temucut. Kita berjalan nak pergi seberang jalan lah sana. Matlamat kita jalan tu. Jalan. Tak tahu temucut lekat di seluar. Berhenti duk cabut temucut. Cabut satu. Jalan pula. Temucut lekat lagi. Cabut lagi. Tak ada cerita tuan-tuan. Tak ada cerita. Bagi sampai belah sana, cabut temucut semua tuan-tuan dalam keadaan tadi. Tak lekat dah temucut. Senang faham lah lagu tu untuk kita ambil iktibar di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu yang kadang-kala bila ada baru ni orang main ziarah di rumah raya tuan-tuan, bila dia bersemang, baru terbuka Ustaz. Saya berbeza pandangan dengan orang lain sebahagiannya. Pasal apa? Pasal kadang-kala isu-isu ni kita jangan terpengaruh sangat. Pasal ini semua nak menenggelamkan kita. Sepatutnya macam contohlah. Contoh iaitulah kita nak tegak daulah Islamiyah melalui perjuangan yang bersifat silmiah. Perjuangan kita ni perjuangan yang benar, yang diwarisi daripada ulama, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nak perkemah supaya lagu mana kita buat pun, apa tindakan kita buat pun, orang lebih nampak jamaah Islam. Hak tak mau jamaah Islam, dia sokong jamaah Islam. Hak yang tak mau jamaah Islam, dia akan duduk dalam perjuangan Islam. Itu baru betul tuan-tuan dalam keadaan tadi. Ni kita duduk serabut dengan isu-isu lain. Kita tengok, iaitulah bahawa hakikat puak-puak karat tepuk tangan tuan-tuan. Bagus, mereka tak serang kami dah lah ni dalam keadaan tadi. Mereka pun seronok. Itu persoalan dia dalam keadaan tadi. Yang ni kita kena faham sungguh-sungguh untuk mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu kesombongan melahirkan dosa yang paling hebat yang boleh menghalang kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu persoalan dia. Jadi kesimpulan yang disampaikan pada malam ni iaitulah bahawa hakikat hargailah nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitulah nikmat di mana antaranya doa kita diperkenankan oleh Allah. Diperkenankan apa tuan-tuan? Kita dipilih untuk jadi manusia yang tak lari daripada hidayah Allah. Kita dipilih oleh Allah untuk apa tuan-tuan? Iaitulah untuk jadi manusia yang tidak melakukan dosa hak besar-besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kita dapat kekuatan ini melalui apa? Melalui dengan hadirnya kita dalam majlis ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasal itu saya nak tutup kuliah saya pada malam ini sebelum kita berdoa dengan kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dipesan kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, di mana Nabi pernah sebut, ya Ali, idza madat ala ummati wahai arba'una yauman, ya wahai Ali, apabila berlalulah 40 hari bagi umatku. Iaitulah berlalu apa tuan-tuan? 40 hari, iaitulah fi majalis lam yujalis fi majalisil ulama. Dia tidak duduk dalam majlis ulama, majlis ilmu. 40 hari dia tak duduk dalam majlis ilmu, majlis ulama. Apa jadi tuan-tuan? Allah Ta'ala akan mula bagi dua balak yang paling besar kepada dia. Apa dia dua balak itu? Yang pertamanya iaitulah qasawatan ala qalbihi, qasa qalbuhu, hatinya dikeraskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu balasan pertama. Balasan kedua,
wajasara alal kabair. Dia sudah mula berani untuk buat dosa hak besar-besar kepada Allah. Tu yang 40 hari tak duduk dalam majlis ilmu, dia mula tadi akan terbit sombong daripada diri dia. Dia tak muka bumi Allah. Tu yang kadang-kala kita lah ni nak kemas periduk majlis ilmu, tuan-tuan. Salah satunya ada contoh matlamat kita nak sampai pilihan raya sekali lagi pula dan sebagainya. Periduk sungguh majlis ilmu ni, kalau boleh biar mana tempat periduk majlis ilmu, tuan-tuan, dalam keadaan tadi, insya-Allah maknanya dia mula orang yang duduk dalam majlis ilmu tak duduk sekalipun. Tapi kalau ada majlis ilmu di tempat tu, keberkatan dia akan menaungi seluruh orang yang duduk keliling kelalang dia untuk dapat iktibar di atas muka bumi Allah. Ini salah satu, tuan-tuan. Itu yang saya kalau ikut kaedah, ada orang tanya rahsia selangor pasal apa? Pandangan saya, salah satunya majlis ilmu Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan kalau nak kira ada program subuh doa semua, kalah kita. Waktu terangnya kalah kita. Lepas tu pula kita kata sama, kami Pulau Pinang pun sama, kuliah subuh kuliah duha ada. Baik, tengok peserta pula kalah kita. Senang faham begitulah, peserta kalah kita. Kita tentu buat sama, mungkin sama, tapi peserta kalah kita, tentu. Kalah kita. Kalau depa ni kadang satu tempat ada seorang anak murid dia cerita, kuliah duha, tuan-tuan. Mungkin orang kerja dan sebagainya dalam keadaan tadi 1000 besar, 1000 peserta, kita 20 orang. Buat tu tengok apa berarti. Kalau belah-belah Pinang ni itulah dalam keadaan terlihat temai pun duha. Kalau maghrib mungkin ramai. Ataupun kalau kata tazkirah mungkin ramai. Duha kita ambil kaedah duha dalam keadaan tadi. Itu persoalannya. Sebab itu rahsia yang menyebabkan masyarakat kita mendapat momentum keberkatan ilmu di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah, tuan-tuan, sebagai satu kuliah dan tazkirah daripada saya. Saya nak minta maaf banyak-banyak kalau ada silap dan salah di pihak saya. Dan untuk itu masih ada lagi Aidil Fitri. Saya ucapkan selamat Hari Raya Aidil Fitri. Wa kullu amin antum bi khair minal ajmul faidin. Mudah-mudahan kita semua berada dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Yang baik daripada Allah, yang lemahnya saya walaupun hakikat utama tetap daripada Allah. Kita sudahi dengan kalimah, kita hadiahkan Fatihah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat, ijma ulama dan sebagainya. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ المزيد. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم زدنا علما وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك وعلى مغفرتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة وأموالنا من الربا. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.